Gemuk sangat. Cepat. Kita tunggu. Maaf ada gangguan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Kita mulakan pelajaran kita pada malam ini dengan tafsir suratul Luqman pada ayat yang ke-20 dan 21 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dalam pada itu ada di antara manusia orang yang membantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang engkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurut datuk neneknya walaupun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam api, azab api neraka yang marak menjulang. Baiklah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita pada ayat yang ke-20 dan juga ayat 21 dari surah Luqman. Ayat 20, 21 dari surah Luqman, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela golongan musyrikin, golongan yang kafir, mencela golongan yang kafir atas kafirnya mereka, atas syiriknya mereka itu, dan Allah Subhanahu wa taala seru mereka ini supaya melihat kepada dalil-dalil yang menunjukkan kepada keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada kita semua, Tuhan nak daripada kita semua ni supaya kita lihat kepada kebesaran kejadian Allah. Bila tengok kepada kebesaran kejadian Allah ini, akan bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah hamba sebutkan di awal kuliah dahulu bahawa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini ada dua. Ayat artinya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama dinamakan ayat al-maqru'ah, yakni ayat-ayat yang boleh kita baca seperti ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua dia panggil tanda kebesaran Allah ialah ayat manzurah, yakni ayat-ayat yang boleh kita perhatikan. Apabila kita perhatikan, kita akan dapat melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Bila kita nampak kebesaran Allah, kita akan bertambah lagi iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, qauluhu ta'ala ayat 20, alam tarau, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak tahu wahai manusia, annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak tahu wahai manusia akan tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu. Tanda kebesaran Allah taala pada semua perkara yang Allah taala berikan kepada kamu. Tu setiap benda Tuhan kita ni, kalau kita tengok molek, kita akan dapat melihat akan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini. Apa Tuhan bagi pada kita? Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit daripada matahari, bulan dan juga bintang, ya kita boleh tupai cahaya dia ni pada waktu siang hari dan juga bintangnya pada waktu malam hari. Itu hikmat yang kita nampak. Kalau kita belajar ilmu-ilmu yang lain lagi, kita akan dapat melihat apa dia faedah matahari, apa dia faedah bulan, apa dia faedah bintang-bintang dan sebagainya. Ini orang panggil kemudahan Allah Subhanahu wa taala buat untuk kita semua manusia mengambil manfaat daripada bulannya, daripada mataharinya dan daripada nujum ataupun bintang-bintangnya, yang kalau kita rujuk kepada ahli-ahli astronomi, kita akan berasa kagum dengan kejadian Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, seperti Allah menciptakan awan untuk menurunkan hujan. Hujan ni bila turun pula untuk apa? Untuk beri minum kepada kita manusia, untuk memberi kehidupan kepada kita manusia, kehidupan kepada haiwan, kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan. Baik haiwan maupun tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah Subhanahu wa taala buat untuk kita manusia. Yakni sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah Subhanahu wa taala permudahkan juga untuk kamu apa yang berada dalam perut bumi, daripada galiannya, daripada sungainya, daripada air lautnya, daripada pokok kayunya, tanam-tanaman dan sebagainya. Semua ni untuk manfaat kepada kita manusia. Manfaat al-manafi' al-ghizaiyah, yakni manfaat untuk kesempurnaan tubuh kita ni, makanan-makanan ini. Jadi dua nikmat ini, kalau kita perhati di langit dan di bumi, kita akan dapat melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa asbagha, Allah Subhanahu wa taala celup, mana Tuhan sempurnakan untuk kamu. Dia kalau asbagha ni makna Tuhan celup. Kalau kita ambil tangan kita celup dalam gelas, kita ambil gelas ni ada air, kita pun celuplah tangan dalam gelas ni, maka tangan kita dalam air ni akan basuh semuanya. Demikianlah kita manusia ini, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kitanya nikmat yang banyak. Tuhan celup kita, Tuhan rendai kita dalam nikmat dia, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang tersirat. Baik nikmat yang boleh kita sentuh ataupun nikmat yang boleh kita fikir, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Antara nikmat yang besarnya ialah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ini Alkitab, Al-Quran bagi umat Islam yang menjadi panduan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul menjadi pedoman kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala utuskan pada kita ni rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula. Dan kami telah utuskan pada tiap-tiap umat manusia itu rasul. Apa kerja para rasul? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Supaya manusia ini menyembah Allah dan menjauhi taghut, yakni menjauhi syaitan. Ada ulama kata
wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sempurnakan pada kamu nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Dia kata nikmat yang zahir di sini ialah Allah sempurnakan pada kamu nikmat Islam. Itu setengah ulama kata. Nikmat yang batin, nikmat yang tersirat di sebelah dalam. Ada ulama lain kata nikmat yang zahir itu ialah nikmat Islam wa ma hasuna min khalqik, dan apa yang baik daripada kejadian Tuhan berikan kepada kamu, demikian jugalah wal batinah, nikmat dalaman. Wa minan nasi man yashtari wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin, dan ada di kalangan manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia ni yang membantah akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ada di kalangan manusia ini yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak percaya kepada Allah, dia tidak terima tauhid kepada Allah dengan segala sifat Allah, dengan segala utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak ada apa-apa hujah. Ada manusia ni sifat dia suka lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bimbang. Jadi kita kena terima Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah taala sebut sifatnya dalam Al-Quran. Allah taala sebut, Nabi kita sebut sifat Allah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan manusia tidak terima bighairi ilmin wala hudan, dan juga tidak menerima sebarang petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, wala kitabim munir, dan tidak terima juga Al-Quran itu sebagai kitab yang menyatakan kebenaran daripada Allah. Dia tolak Nabi, dia tolak Rasul, dia tolak Al-Quran, dia tolak segala-galanya. Dah hak tolak ni ramailah. Zaman kita ni ramai manusia yang menolak akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu. Ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada orang-orang yang menolak ini, ittabi'u ma anzalallah, ikutlah apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya daripada syariat-syariat agama yang suci. Kamu kena ikutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala nak ni. Bila kata kepada dia, apa respon dia? Qalu, jawab puak-puak kafir ni, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, bahkan kami ikut apa yang kami ketemui daripada bawaan datuk nenek moyang kami. Kami tak terima hak Allah, tapi kami terima apa yang dibawa oleh datuk nenek moyang kami. Awalau kana asyaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir, patutkah mereka, yakni patutkah orang-orang dulu mengikuti syaitan? Syaitan ni apa kerja dia? Mengajak kita semua kepada azab yang marak menyala. Kalau orang ikut syaitan, maka orang ni akan mengikut syaitan itu menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ni kawan-kawan, ini jalan Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan Allah yang lurus, kita mesti kena ikut. Satu lagi jalan syaitan. Jalan syaitan ni kita kena tinggalkan, sebab dia ni jalan syaitan. Tidak boleh kita terima jalan-jalan yang dibawa oleh syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah Ta'ala kata, inna syaitana lakum aduwwun, syaitan itu bagi kamu adalah musuh, fattakhidhuhu aduwwa, maka ambillah ia sebagai musuh. Pasal apa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, kerana syaitan itu akan mengajak puak-puak dia ni kepada azab yang pedih. Kita orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, kita nak kenal mana dosa, mana pahala ni, mana syaitan, mana malaikat ni, mudah saja kawan-kawan sekalian. Kalau kita nak kenal mana dosa, mana pahala, mana syaitan, mana malaikat, dia tidak payah mana. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Nabi kata,
Al-birru matma'annat ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fi sadri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru, pahala itu, baik itu, matma'annat ilaihi al-qalbu. Apabila kita buat, jiwa kita terasa tenang. Pahala ni bila kita buat, jiwa kita terasa tenang. Al-birru matma'annat ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fi sadri. Manakala dosa ni pula kalau kita buat, dia akan jadi kita ni, jadi kita rasa kita orang Islam, kita buat satu benda baik, jiwa kita rasa tenang. Alhamdulillah, itu bisikan, itu satu limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal ismu, manakala dosa ni pula kalau kita buat, ma haka fi sadri, dia akan jadi kita rasa gedebah dalam dada kita. Manis-manis, air kopi, duit, rasuah, kita rasa benda tu benda diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat, inilah jalan yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak serupa jalan dibawa oleh para syaitan laknatullah. Baik, ayat yang ke-22 Suratul Luqman. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali utama yang teguh. Dan ingatlah kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Baik, ayat 23. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan sesiapa yang kufur ingkar, maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita tentang kekufurannya itu. Kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada-dada manusia. Baik. Pada ayat yang ke-22 dan 23 ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita berkenaan dengan panduan orang Islam itu adalah selamat. Panduan hidup orang mukmin adalah selamat. Manakala orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertemu dengan kesempitan hidup pada hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah." Siapa yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat amal ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung segala titah perintah Allah, mengikuti akan segala syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia buat amal ini, buat amal dengan baik, ikut perintah Allah, tinggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuslim wajhahu ila Allah. Siapa dia ikhlaskan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebut kerja, sebut ikhlas ibadat pada Allah ni kita rusin selalu. Sebab zaman kita ni tak kira orang lah. Ramai di kalangan kita ni buat kerja ni tidak ikhlas pada Allah. Buat kerja nak nunjuk ke orang. Itu masalah. Saya lebih menyarankan kepada diri saya dan kepada semua kawan-kawan sekalian, rahsiakanlah perbuatan yang kita lakukan itu. Dibimbangi kalau kita tunjukkan pada orang lain, dia masuk di bawah bab riak. Bila bab riak, kita pergi hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala tak sebayar pahala bab riak ni tadi. Allah kata, idhabu ila alladhina kuntum tura'una bihi fid dunya. Kamu pergilah kepada orang yang kamu tunjukkan amalan kamu semasa kamu buat amalan itu atas dunia. Sebab itulah kita buat gapo ni pun, kalau boleh kita sembunyikan, kita sembunyikan.
Tapi zaman lah ni zaman orang tidak sembunyi. Zaman lah ni zaman orang pakak berlumur-lumur buat oleh Facebook. Masuk oleh Facebook, masuk oleh grup WhatsApp. Soho kita buat benda baik. Buat benda baik tu comel. Tapi soho tu tidak bagus. Hal ni kita bimbang takut tak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang. Amba sendiri pun amba bimbang, tuan-tuan mungkin jauh pada amba tak. Jadi cuba kita rahsiakan amalan-amalan baik yang kita buat, khususnya bila kita menolong dan membantu orang lain. Zaman ni zaman orang pakak hola bantuan kepada orang. Bila orang hola bantuan kepada orang tu, kita hola lah. Kalau nak ambil gambar pun, nak ambil gambar sangat, kita hanya ambil gambar kita hola saja. Orang terima tak payah kita ambil gambar. Sebab orang yang terima ni tuan-tuan, bila kita masuk gambar dia, kita telah merendahkan martabat dia. Sebab Nabi kita ni dia kata orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Kita ni pula kita nak royak, kita je bui ada orang je terima. Tak bubuh gambar pun tak apa, Tuhan tahu. InsyaAllah kita pilih nama kita biar tersahur di kalangan ahli langit daripada tersahur di kalangan ahli bumi. Kita buatlah apa-apa kebaikan ni, biar kita sahur di kalangan ahli langit. Biar Nabi Allah Ta'ala sebut, biar malaikat dia sebut di langit, ahli bumi tak sebut ni tak apalah. Setiap benda kita buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui. Janganlah takut dengan tegur hamba ni, siapa tak buat pula bantuan. Buatlah bantuan itu, tapi niat nak sahur ni tak boleh. Sekadar kita ambil sekeping gambar, royak kita ni bagi, katalah orang amanah duit kepada hamba. Hamba apa? Bagilah kepada orang. Hamba ambil gambar, tangi hamba Allah pitih kepada orang, tapi kita blankanlah muka dia tu, biar nampak rumah dia rumah orang susah, dia sendiri susah, tapi kita blankan kita punya muka dia tu supaya tidak dikenali, untuk menjaga maruah dia. Tu kalau kita nak bukti bolehlah. Kalau kita nak sahur kat orang, kita buat suatu benda ni, itu tak payahlah. Kita pakak-pakak belajar merahsiakan pemberian. Seperti mana rahsianya Sayyidina Ali bin Abi Talib di saat dia hidup di kota Madinah. Apabila ada di kalangan ahli suffah, hidup di serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Sayyidina Ali malam-malam bagi bantuan, tekah benda lebih hidup dengan dia ambil berah misalnya, dia letak. Dia pun ikat tali di berah ni, dia pun ikat tali selagi di kain orang hok tidur tadi. Bila orang tu bangun pagi esok, orang tu pun heret tali, heret kain apa ada tali. Klik-klik tali pergi ke berah tu. Tahulah dia bahawa ada orang bagi berah dia. Macam mana orang tahu benda ni dibuat oleh Sayyidina Ali? Orang tahu selepas Sayyidina Ali tak ada di kota Madinah, benda ni tidak berlaku. Arti dibuat oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita bersedekah ni kalau boleh kita nak tangan yang kanan yang memberi, yang kiri pun tidak tahu. Kita kena baikilah prestasi diri kita ni. Tapi lah ni masing-masing nak timbul nak tunjuk kepada bos, aku ni juru, nak tunjuk kepada kerajaan, nak tunjuk kepada orang. Itu masalah. Kalau kita bui tu terpaksa kena tunjuk, silakanlah. Kalau sengaja nak tunjuk, masuk Facebook. Orang lah ni nyakit masuk Facebook. Setengah orang hak biasa kurang segar sikit tu, ambil gambar selfie sendiri sedang minum. Dia berkali 2 bulan lagi akan berlakunya. Lagi berak sekejap, tu akan berlaku sikit lagi. Selfie untuk pergi berak, untuk pergi kecing, akan berlaku sikit lagi. Kerana manusia ni tak khabar dah lah ni, nak oyak habis benda kat orang. Kita sepatut kita buat ni, dapat rahmat, dapat nikmat ni, kita kena rahsiakan. Nabi sebut fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Nabi kata tiap-tiap orang yang dapat nikmat itu biasanya ramai orang deki dengan kita. Kita tunjuk mana-mana benda hak boleh tunjuk ialah. Baik. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun. Siapa dia ikhlaskan ibadah dia kepada Allah, dia buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh itqan. Itqan makna kita buat benda ni dengan habis comel, ikut seperti mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ni kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang teramat kukuh.
yakni dia ni berpegang dengan tali yang teramat kukuh, di mana jalan ini menyampaikan ia kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berpegang dengan tali yang kukuh, yang kuat, al-musilah, yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita pegang tali Allah yang kukuh ini, sampai kepada keredaan Allah Ta'ala ini, kita akan dapat terima balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan baik ni kak, insya-Allah boleh syurga. Wa ilallahi aqibatul umur. Kata Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Ingat semua kawan-kawan semua, kesudahan segala urusan kita ini akan balik kepada Allah. Kalau kita buat baik, Allah Ta'ala akan balas baik. Kita buat tidak baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab kita. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung lagi pada ayat yang ke-23. Wa man kafara yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur numatti'uhum qalilan ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. Allah Subhanahu wa taala menasihati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya tidak peduli dengan sikap orang kafir tadi. Kok dialah dia nak minta tu. Wa man kafara, wahai Muhammad, kamu jangan terasa hati dengan kafirnya puak-puak kafir kepada aku. Maknanya bila ajak dah royak-royak dah nak kafir, ikut dia gila. Pasal apa? Kerana kesudahan puak-puak kafir ini, ilaina marji'uhum, kepada Allah lah kesudahan mereka. Yakni mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila balik kepada Allah, apa Allah Taala buat? Fanunabbi'uhum bima 'amilu. Fanunabbi'uhum, maka kami akan khabarkan kepada mereka, kata Allah, bima amilu, dengan segala apa yang dibuat oleh mereka. Segala benda dibuat oleh puak-puak kafir itu, aku akan khabarkan kepada mereka. Aku akan royak sasa, kata Allah, perbuatan puak-puak kafir tadi. Ada munak kafir, kafirlah. Nak lawai lah. Bila mu mati, mu jumpa dengan aku, kamu kena ingat. Tuan-tuan semua, orang jauh dengan tidak jauh ni tidak serupa. Misalnya kita kata, sekarang ni kita duduk di rumah kita, tapi kita sebelum ni kaki masjid. Hari-hari pergi masjid 5 kali sehari. Tiba-tiba hari ni tak boleh nak pergi di masjid. Pasal apa? Sebab kita ni ditahan, disekat oleh kerajaan atas maslahatnya kesihatan. Maka solatnya kita di rumah ini, kita mendapat pahala seperti kita solat di masjid. Sebab kita boleh pergi masjid, kita disekat oleh keuzuran. Berbeza dengan orang tak pergi ke masjid. Sama juga dengan kaki jemaah di masjid. Dia boleh pahala jemaah dia di masjid. Tetapi apakala dia uzur, kena seteruk tak pergi masjid sebab dia uzur, dia mendapat pahala supaya jemaah di masjid, walaupun supaya dia seorang ketika di rumah dia. Demikian jugalah kalau orang ni ditahan dan sebagainya. Jadi kita kena ingat beza orang mukmin lain, orang kafir lain. Orang kafir tadi, fanunabbi'uhum bima amilu, maka kami khabarkan kepada mereka apa yang mereka buat atas dunia dulu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada-dada manusia. Allah Ta'ala tahu belaka apa yang tersirat dalam kehidupan kita manusia. Jadi kita kena ingat molek segala benda kita buat atas dunia ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi,
numatti'uhum qalila thumma nattarruhum ila azabin ghalidh. Kami akan berikan mereka menikmati kesenangan bagi sementara di dunia, kemudian kami akan memaksa mereka dengan menyiritkannya ke dalam azab yang amat berat. Allah Ta'ala kata numatti'uhum, kami seronokkan mereka ini. Untuk orang kafir tadi di dunia sahaja. Dunia ni nak gapo, nak mewah, nak gatu, nak gani, boleh belaka. Lah ni kita rusing tuan-tuan semula ni. Kaya ni kita nak, mewah ni kita nak. Tapi kita bimbang, takut-takut ditanya, disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bimbang. Nikmat di dunia ini sifatnya sementara. Numatti'uhum, kami seronokkan puak-puak kafir ini qalilan, untuk zaman yang sedikit sahaja. Tak ada dah. Kalau kita umur 50, 60, kita sudah menurun. Umur ni sahabat-sahabatku indikasi sekalian, saya suka buat bandingan lah. Umur ni ibarat tali aci. Tali aci orang di rumah kita buat jahit kain tu, dia panjang dia 60 aci. Tali aci tu panjang dia 60 aci. 60 haji itulah ibarat umur kita hidup atas dunia. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun Hijri. 63 tahun Hijri bersamaan dengan 60 tahun Masihi. Nabi kita wafat 63 Hijri. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat 63 Hijri. Sayyidina Umar wafat 63 Hijri. Sayyidina Ali juga wafat 63 Hijri. Sayyidina Uthman wafat 70. Imam Syafi'i wafat 54 tahun. Maknanya umur 50 ke 60 ni umur kita berdepan dengan kematian. Maknanya keseronokan kita hidup di atas dunia ini sudah pun berada di penghujungnya. Nah, tu kita kena ingat. Keseronokan kita ada atas dunia ini sudah pun berada di penghujung usianya. Tak banyak dah tempoh kita nak sedap-sedap pergi atas dunia. Dunia ni sedap setara mana? Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dikata gini, dunia ni halaluha hisabun wa haramuha azabun. Dunia ni dia kata halaluha hisabun, halalnya akan dihisab oleh Allah, wa haramuha azabun, haramnya akan diazab oleh Allah. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Dunia ni tak berapa hari dah, tak ada dah. Kalau kita kata tali haji tu 60 haji, ambil tali haji tu 60 haji. Tak. 60 haji ni kita kerak berapa umur kita? Kalau kita, saya 50. Kita kerak di nombor 50, ditinggal lagi 10 haji. Tahun depan kerak 1, tinggal 9. Kerak 2, tinggal 8. Sampai 59, tinggal 1 haji. Kalau panjang lagi lebih pada itu, rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbakti lagi pada Allah. Sedap betul lah dunia ni. Mati duduk sini, kita kehajar lagi. Mati duduk sini, tahun ni 50, tahun depan 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Habislah umur kita. Sebab tu kita ni kan kena ingat molek. Dunia ni tidak lama. Ada orang segar bugar kena virus corona. Coronavirus. Kena kuman corona ni. Masuk hospital. Menanti Israel. Ada berapa orang dah dalam negara kita ni mati. Sudah 50 lebih orang mati. Segar bugar kena virus, mati. Tak berapa hari dia mati. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergilah dia ke alam sana membawa amalan. Ya segar bugar minggu ni, boleh jadi minggu depan dia akan mati. Ni nak sebut kita bahawa dunia ni tidak lama. Numatti'uhum qalilan. Keseronokan hidup dunia ini hanya buat sementara sahaja. Ya, sekejap, masa yang pendek. Tapi orang yang tak khabar. Duduk atas kursi mah, makan dalam pinggan mah, minum dalam gelas mah, berjali dengan perempuan-perempuan. Tengok ada orang tu dalam YouTube, orang Arab dikenali ramai,
Nama dia kaya, beli rumah di Amerika, peluk tena kiri kanan, hok tena pakai habis seksi. Keseronokan hidup yang bersifat sementara sahaja. Itu kita kena ingat. Lepas tu kita bagai-bagai dunia ni kita ambil setengah-setengah lah. Kita kena ada sifat tawaduk juga kawan-kawan sekalian. Saya nak sebut sikit satu cerita yang berlaku kepada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ni dia pernah berguru dengan Imam Malik rahimahullah. Satu kali dia tengah mengajar ni, ada anak murid dia buat mari ke dia buah anggur. Buah anggur ni grade A lah, A lah grade dia. Dia anak murid dia pergi ke dia kata tak apalah, ambil buah anggur comel agawi ni, tolong bagi kepada orang fakir miskin di tepi jalan, bagi mereka makan. Siap semua dia pun tanya balik, wahai guru Sayyidah Nafisah, dia tanya, kenapa kamu tak makan buah anggur ni? Ya sedap dimakan ni, pasal apa kamu tak makan? Lalu Sayyidah Nafisah membaca sepotong ayat Al-Quran bahawa menyatakan bahawa orang ni di atas dunia dahulu mutrafin, orang yang sudah hidup dengan boroh atas dunia dulu, makan segala benda hok sedap-sedap. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, mereka ni hidup dunia dulu dalam keadaan boroh-boroh belakang. Lah ni yang mau tengok kita pakat nak boroh, kita bimbang dengan boroh kita ni, kita akan kecewa di hari akhirat kelak. Hak ni hak kita bimbang. Baik, numatti'uhum qalila summa nattarruhum ila azabin ghaliz. Kemudian setelah daripada itu, lepas daripada kamu hidup dengan keadaan berseronok atas dunia ini, wahai si puak kafir, kami akan bawa kamu, kami akan humbankan kamu ini dalam azab yang berat, azab yang pedih di hari akhirat, dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita bimbang kalau benda ni berlaku kepada kita. Ingat molek kawan-kawan sekalian, kesudahan kita di hari akhirat kelak adalah kita nak kesudahan yang baik, mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung lagi tafsir Al-Quran kita, surah Al-Luqman pada ayat 25 hingga ayat berikutnya pada malam besok, insya-Allah bermula jam 8 malam. Dan pagi esok jangan lupa bersama saya dalam kuliah subuh pada pagi esok dengan tajuk golongan yang diikat mulutnya oleh Allah dengan api neraka kerana dosa-dosa yang mereka buat di atas dunia. Apa dosa mereka buat? Sama-sama kita ikuti kuliah subuh bersama saya Ustaz pagi besok pada jam 6.45 pagi insya-Allah taala. Dan untuk kuliah subuh ini tuan-puan boleh lihatlah sebanyak 5-6 siri yang lepas, semuanya berbicara berkenaan dengan masa depan kita di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Yang baik daripada Allah, terbaik kelemahan diri saya sendiri. Bertemu lagi pada pagi esok. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma irfa' 'anna al-balaa'a wal waba'. Allahumma irfa' 'anna al-balaa'a wal waba'. Allahumma irfa' 'anna al-balaa'a wal waba'. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Finish.